Okay, so ini adalah chapter kita, bahagian pertama. So kita ada 3 bahagian, right? So problem solving and program design. Okay, kita akan pergi step by step. Okay. Jadi untuk outline untuk chapter ni ataupun bahagian ni, okay. So kita akan ni lah tengok sequential solution, lepas tu macam mana nak buat flowchart, sudut dan mungkin ada exercise sikit. Exercise dia sebagai kita punya latihan kat dalam pengajaran itu je. Okay, so first kali ialah kita design problem menggunakan sequential solution. Okay, so apa maksud dia? Maksudnya kita tahu computer programming ni ialah untuk menyelesaikan masalah, right? Dan setiap masalah tu dia ada specific requirement, which is setiap masalah tu ada specific solution juga. Okay, jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita nak, okay, untuk dalam proses coding tu, kita perlu memecahkan, okay, ataupun decompose, membagikan problem description, apa yang kita nak selesaikan. Okay, dan dekat sini kita ada 5 step, okay, dalam menentukan syntactic analysis, okay, dalam menentukan analisis bagi problem description ataupun kita nak describe apakah masalah kita nak selesaikan bagi kod yang kita nak buat tu, right? Okay, ini adalah step-step dia. Okay, first, right, kita perlu identify, okay, nouns dalam sentences tu. Okay, untuk problem solving ni maksudnya apa yang kamu buat, kata kamu ada satu set of soalan atau satu set of issue. Ini cara apa yang perlu kita buat. Pertama kita tengok apakah nouns dalam sentences tu. Nanti kita tengok contoh. So kita go through dulu. And then yang kedua kita eliminate redundant of irrelevant information. Okay. And then yang ketiga, identify all of the verbs in the sentence. And then yang keempat, link your inputs, processes and output. And finally, use external knowledge to complete your solution. Okay, these are the 5 steps in the problem solving for the initial step of the programming. Jadi kita tengok macam ni. Alright, sebagai contoh kita ada satu permasalahan simple. Okay, masalah sangat simple untuk kita selesaikan. Sebagai contoh, given the 3 dimension of a box, okay, like length, width and height. Okay, the problem is we need to calculate the volume. Okay, sebagai contoh kita ada buat contoh dalam makmal sebelum ni, kita nak kira parameter, kita nak kira area dan sebagainya. Okay, itu contoh dalam makmal. Dan untuk contoh yang pengajaran kali ni, let's say kita ada satu isu, kita diberi 3 dimension of a box, okay, which is length, width and height. So we need to calculate the volume. Okay, so first step that kita tahu tadi, okay, first we need to identify all of the nouns in sentences. So kita tahu apakah kata nouns, apa nama kata, apa nama noun is, saya pun selalu confused. Alright, so kita perlu nouns, okay, maksudnya kata sifat, okay, alright. Alright, so dalam kes ni, bila kita identify, okay, kita nak, kita pecahkan kepada 2, okay, which is satu tu input, okay, dan satu tu output. Alright, first untuk case input, kita ada untuk daripada perkataan atau problem ni, kita ada dimension, alright, dan kita ada length, kita ada width, ada height, kita ada box, and then dem tu maksudnya keseluruhan tu lah. Output dia ialah apa yang kita nak ialah volume, okay. So ni kita ada identify nouns yang kita nak selesaikan bagi permasalahan problem ni, the given problem. Okay, alright. And then, lepas kita dah dari step pertama tu kita nak identify the nouns tu, kita pergi ke step kedua iaitu kita nak eliminate, okay, redundant of irrelevant information. Apa yang maklumat yang redundant atau berulang yang kita tak perlukan. Okay, sebagai contoh, dalam kes ni kita ada length, width and height. So kita tahu benda ni adalah bersama dengan dimension. Alright. So kita tak nak dimension, kita boleh cross benda ni sebab benda ni redundant. Okay. So box, okay, ni pun kita tak perlukan sebab kita tak perlu kata box untuk calculate volume, untuk calculate volume. Sebab kita ni perlu 3 parameter ni untuk calculate volume. So kita tak perlukan perkataan box. Dan dem ni pun tak ada berfungsi, okay. So dari sini kita nampak daripada 6 nouns, dia akan jadi 3 je yang perlu, yang utama
untuk input kita untuk dalam programming tu. Itu length, width and height. Okay. And then yang kedua, kita pula output. So, apa yang kita nak, volume ni memang itu yang kita nak, maka takkan ada apa-apa. Okay. Alright, so the rule of thumb kat sini, kita always eliminate the most general item ataupun the most general nouns. Maksud dalam case ni, dimension, box, and then ni general. So, kita eliminate sebab kita akan perlu untuk penyelesaian masalah yang diberikan. Okay, then kita pergi kepada next step. Okay, identify all of the verbs in the sentence. Okay, dalam ni, okay, apa verbs? Okay, alright. So, kita tahu, okay, kita ada input 3 ni adalah nouns. Okay. Dan kita ada tahu output. Okay. Apa dia verbs? Dalam kes ni verbs adalah calculate. Dia suruh kita calculate. So calculate ni adalah proses. Maksudnya kita masuk input, kita buat proses tu, calculation tu sebagai proses dia dan kita akan dapat output. Okay. So ni step untuk yang ketiga. Mari kita identify verbs dia. Okay. Okay. Dan yang keempat, lepas kita ada input, lepas kita ada proses dan kita ada output, apa yang perlu kita buat? Kita perlu link input tu dengan proses dan output. Okay, sebagai contoh, untuk calculate ni kita akan perlukan 3 input ni. Kita perlu length, width and height. Sebabkan kita perlu 3 ni sebab kita kira volume. Okay, sebab tu kita perlukan ketiga-tiga ni. Okay, sebagai contoh, kalau kita kira parameter, maka kita perlu tambahkan semua. Itu adalah dalam bentuk proses. Tapi kalau untuk volume, kita akan multiply semua sebagai contoh. And then daripada situ, kita dah ada input, kita ada proses, kita pergi kepada output, which is volume. Sebab ini kita nak. Katakan kalau dia kata nak lain, sebagai contoh parameter atau area, maka output dia akan jadi parameter ataupun area. So output ni bergantung pada kehendak soalan yang diberikan. Okay. And then yang kelima, salah. Alright. Okay, yang kelima ni, use external knowledge to complete your solution. Okay, maksudnya dalam kes ni, external knowledge ni maksudnya pengetahuan luar. Okay, sebagai contoh kita tahu nak buat volume. Untuk kira volume, apa proses dia perlukan, apa kiraan dia buat. Dalam kes ni, apa matematik formula dia perlukan. Okay, kita tahu, macam saya maklum tadi, untuk volume, kita guna multiply ketiga-tiga ni. Tetapi anda kata kalau kita guna untuk area, maka proses processing ni lain. Dia bukan dia melibatkan multiply atau multiplication, tapi kita kena penambahan ruang, penambahan area untuk setiap permukaan seperti contoh. Begitu juga parameter. Okay? And then output ni bergantung seperti yang soalan dan tidak berubah. Hanya proses ni berubah bergantung pada kehendak keperluan matematik formula untuk menyelesaikan masalah atau apa sahaja kita perlukan. Okay? Okay, so 5 step ni adalah kita perlu tahu supaya kita boleh faham apakah kehendak soalan. Sebab seperti kita jelas sebelum ni, programming ni adalah satu benda yang sangat rigid. Even kalau kamu tertinggal satu item atau kamu tinggal satu very simple specific character, maka dia menjadi error atau kamu tak boleh run calculation kamu. Okay? So kamu kena determine apa kehendak soalan dan kamu kena comes out dengan output. Okay? Okay, so selepas kita dah boleh memecahkan keperluan atau decompose permasalahan yang kita nak selesaikan, kita akan pergi pada bahagian kedua, okay, di mana kita perlu buat flow charting. Okay, flow charting ni adalah di mana kita perlu buat supaya kita nampak jelas step untuk penyelesaian masalah tu. Okay, kita mula pada input sehingga output. Dan in between itu dia akan ada beberapa proses dan dengan melalui flow charting kita akan nampak jelas. Okay. Okay, so flow charting ni juga adalah graphical way. Okay, maksudnya boleh kata rumusan secara grafik. Okay, dalam penyelesaian masalah tu. Okay, yang melibatkan input, output dan proses. Okay, dan kita ada bentuk-bentuk berbeza dalam flow charting. Sebagai contoh, rounded rectangle ni adalah menggambarkan kepada start or end of a program. Okay, so benda ni adalah compulsory. So kamu tak boleh tertukar-tukar. Sebab ni adalah benda yang orang jelas, faham. Normally dalam flowcharting kita akan start dengan rounded rectangle. And then parallelogram adalah untuk kita letak input ataupun output. Okay, dan rectangle ni untuk processing. Alright, so ni adalah beberapa contoh. Kita tengok lagi contoh-contoh lain. Okay, ini ada contoh-contoh lain. Okay, sebagai contoh,
rectangular ni juga menggambarkan proses. Okay, ni sama tadi, input output. Dan untuk box parallelogram, lebih macam parallelogram ataupun diamond shape ni untuk sebagai decision. Okay, sama ada yes, no atau true, false. Okay, and then bulat ni adalah sebagai connector. Alright, and then untuk yang box ni sebagai predefined process. Okay, untuk ada subroutine atau sebagainya, terminal dan ni adalah flow of the lines. Okay, ini adalah sebagai beberapa contoh. Okay, dan kita tengok macam mana contoh flowchart ini kita lakukan. Okay, alright. Okay, so sebagai contoh flowcharting, how to structure. Alright, so basically kita akan mulakan dengan start terminal, which is rounded rectangular ni. Okay, okay, maksudnya kita akan mulakan dengan start. Okay, jadi kita tengok start terminal, okay, ataupun kita define program start here. Okay, lepas bila kita start program tu, maksud kita run program tu, pertama sekali kita mesti masukkan input. Okay, macam apakah parameter yang kita nak beri supaya mereka supaya program tu boleh buat calculation, supaya program tu boleh solve permasalahan kamu. Okay, so kita akan guna box yang ni, okay, parallelogram ni. So kita boleh baca macam-macam parameter. Sebagai contoh dalam kes ni dia bagi parameter A dan B. So dia just read A and B sebagai contoh. And then selepas dari itu kita perlu calculate result. Okay, ataupun dia akan melibatkan apa-apa saja proses. Dalam kes ni kita menggunakan proses calculation. So kita guna box ni. So calculate result, sebagai contoh C is equal to A times B, or A is equal to A multiplied with B. So this is the process. And then we'll go for the output. Okay, same here. Alright, this will result this one, and then kita stop. Okay, ni adalah stop. Alright, so kalau kamu tengok input and output, they share same shape. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, yang ni digunakan untuk input and output. Alright, okay, so lepas dari sini, okay, alright, untuk permasalahan, okay, untuk yang ni permasalahan, ia melibatkan permasalahan yang lebih kompleks, di mana dia ada decision. Untuk yang ni kalau anda lihat, dia straightforward. Kamu just start, give the inputs, and at the end of the day, you will get the result straight away. So no need decision. Let's say kalau kamu ada decision making, ada loop, if else dan sebagainya, maka untuk flowcharting dia akan melibatkan box yang ni, diamond shape ni. Okay, so kita akan macam mula tadi, start, okay, and then kita ada input, ada proses, and dekat sini dia akan ada satu tambahan, itu decision making. So ada yes, no, or true, false. Bagi contoh, jika yes, dia akan perlu naik balik. Atau no, if no, dia akan end terminate the program. Atau benda ni boleh the other way around. Kalau no, dia boleh buat sini untuk correction. Yes, boleh pergi ke the next step. So this one depending pada program kamu, apa yang kamu tulis, apa yang kamu nak lakukan. Okay, so dia tak ada specific shape, tak ada specific flow. So as long as benda tu make sense dan kamu tahu apa kamu nak buat, okay, so kamu boleh design macam mana bentuk sekalipun. Okay, untuk flowcharting tu. Alright. So and then kita pergi pada next slide. Okay, so ini tadi adalah contoh yang berkaitan dengan problem pertama kita tadi, iaitu kita diberi 3 dimension. Okay, so given the 3 dimensions of a box, which is length, width and height, so we need to calculate the volume. Okay, so kita perlu calculate volume tu. Okay, so dalam kes ni, so kita tahu seperti saya maklum tadi, kita perlu mulakan dengan start. Okay, so this is the starting point for the program or the for the problem solving. Dan untuk kita nak gambarkan dalam bentuk flowchart, okay, kita ini cara dia. Okay, so kita mulakan dengan start, and then kita tahu kita ada 3 jenis input, okay, which is length, width and height. So then given this one, so kita tahu this one, these are the inputs. Okay, so kita akan letak dekat sini sebagai input dalam shape input box ni. Okay, daripada situ we know the next step is the process, which is we need to do the multiplication for these parameters. Okay, so then kita buat multiply length, width and height. Okay, ini cara ataupun ni step kedua selepas daripada input. Okay, so once kita dah dapat input ni, dia suruh calculate. Normally once dah calculate, mesti kamu nak show kan, benda tu nak tunjuk. Takkan lepas calculate kamu nak just simpan, tak nak present apa-apa. So that's why output dia kita print volume. Maksud kita tunjuk dalam dalam program tu, at the end of the day bila kita dah siap buat proses, kita print atau kita
tunjuk pada user apakah volume yang dah kita kira tu. So output ni jadi sebagai print volume and then N. Okay, so kita habiskan dengan N. So ini adalah contoh kepada masalah pertama, which is to calculate the volume based on the 3 dimensions of a box. Okay, so ini adalah contoh. Alright. Okay, ini adalah beberapa contoh flowchart software. Okay, kamu boleh pergi Vector, Draw.io, dan even kalau tak pun kamu boleh guna apa-apalah. Even kamu boleh guna Word, Excel, Word, PowerPoint dan sebagainya. So dia tak ada spesifik tools atau equipment, bergantung pada keselesaan kamu dan bergantung pada kemudahan kamu. Okay, so dan kamu apa yang boleh kamu draw flowchart, maka kamu boleh gunakan dalam proses flowcharting. Okay, so selepas daripada flowcharting, kita akan pergi kepada pseudocode. Okay, so pseudocode adalah step ketiga ataupun stage ketiga, okay, dalam penyelesaian masalah ni sebelum kita menulis code programming tu. Okay, so bila dalam pseudocode ni, maksudnya apa maksud pseudocode? Pseudocode tu bermaksud fake code. Okay, sebab dia bukanlah kod yang sebenar, okay? Bukanlah programming code. Dia sebagai satu hint atau guideline dalam kita menulis kod kita, okay? Okay, so kita kata pseudocode ni adalah fake code that specifies the steps required to accomplish the task. Maksud kita kata pseudocode tu sebagai step hint, kira macam hint stage yang kita perlu lakukan supaya kita nampak flow ataupun step yang kita perlukan dalam menulis kod yang sebenar nanti bila kita start tulis C++ coding tu, okay? And then pseudocode ni normally kita structure dalam bahasa Inggeris, okay? Supaya kita boleh gunakan untuk specify algorithm tu. Alright? Dan pseudocode ni juga sebabkan ia adalah fake code, bukan kod sebenar dalam C++ programming. So pseudocode ni adalah something that cannot be compiled or executed. So kita tak boleh guna dalam IDE kamu ataupun dalam compiler kamu. Okay? Dan ni sebagai, dan since pseudocode sebagai kita punya step initial step dalam programming, so dia tak ada real formatting ataupun tak ada real syntax rules. So maksudnya dia tak ada macam kalau kita tahu dalam C++ dia ada specific rules. Kamu nak kena open macam mana, kena ada library dia. So macam kamu nak end setiap line, kena ada semicolon dan sebagainya. Okay, dalam pseudocode tak ada. Okay, so dia tak ada real formatting ataupun tak ada syntax rules. Okay, so lebih kepada sebagai flow code yang membolehkan kamu guna sebagai guideline kamu dalam menulis code programming yang sebenar. Alright. So ini ada beberapa contoh yang kamu boleh gunalah dalam pseudocode ni. Okay, kita boleh tengok. Okay, sebagai contoh kita ada perkataan get. Okay, maksudnya get ni kita nak dapatkan maklumat daripada user, and then display tu nak tunjuk maklumat kepada user, compute. Yang ni adalah operation arithmetic operator standard, sama tambah tolak bagi darab. And then store tu adalah untuk menyimpan maklumat yang telah kita kira. Okay, so ini adalah contoh keywords, okay, atau elemen kita boleh guna dalam pseudocode design. Okay, dan kita akan tengok lepas ni macam mana contoh-contoh kita tulis pseudocode tu. Okay, alright. Okay, sebelum kita pergi tengok pada contoh, kita nak tahu kenapa pseudocode tu penting. Okay, alright. So seperti kita dah maklum, disebabkan programming adalah satu benda yang rigid, okay, yang perlu tepat. So pertama sekali kita kena tahu spesifikasi program tu. Apa kita nak selesaikan supaya kita dapat apa yang kita nak. Okay, so maksudnya kita bagi input dan kita dapat output yang betul, yang tepat. Okay. Dan yang kedua, sebabkan programming itu adalah satu benda yang rigid, yang tak robust. Maksudnya dia perlu syntax tertentu atau flow tertentu. So kita perlu organize pemikiran kita, okay, tengok flow untuk dalam menulis kod yang sebenar. Okay. Dan juga bila kita menulis satu kod yang besar, okay, yang beribu-ribu line, okay, kita perlu tahu, okay, apakah
task-task utama atau apakah main task yang nak kita accomplish dalam program tu, dan apakah task tambahan ataupun lebih kecil yang perlu kita guna untuk support main task tu. Okay, alright. So nanti bila kamu start buat program yang besar, kamu akan nampak perbezaan apa task utama dan apakah task-task tambahan. Alright. And then akhir sekali, kenapa struktur tu penting adalah kerana struktur tu dapat menjimatkan masa dalam masa kita construct dan test phase of program. Maksudnya bila kita nampak jelas apa kita nak buat, bila kita nampak flow dia daripada A to Z, daripada input sampailah pada termination of the program, so dia akan menjimatkan masa kita. Jadi kita tak perlu macam ragu-ragu ataupun tertanya-tanya apa kita nak buat untuk next step. Alright. So ini adalah pentingan pada struktur. Okay, kenapa kita perlu menulis struktur? Supaya program kita jadi lancar. Alright? Okay. Okay. Ini adalah contoh kepada struktur tadi, yang contoh satu di mana kita diberikan 3 dimensi, iaitu length, width and height, di mana melalui parameter ni kita perlu mengira volume dan kita perlu print volume tu. Okay. Kalau kita dah tengok tadi, sebelah kiri kamu ni adalah flow chart, pada permasalahan contoh tadi. Kita akan mula pada start, masuk input, and then do the calculation, and then print the volume, finally we terminate the program. So ini adalah untuk flow chart. So untuk struktur, dia dah berada di sebelah kanan kamu. Okay, ini cara macam kita tulis struktur. Ini sebagai salah satu contoh. Okay, kita akan start dengan di sini, start program, and then kita mulakan dengan get input. Okay, so bila kita kata get, so apa maklumat kita nak, apa input kita nak. So tahu kita nak length, width and height. Okay, so ini adalah input kita. And then next process, apakah kita nak tahu, compute apa. So kita tahu, dan kes ni kita nak compute volume. Alright, so untuk struktur ni dia lebih detail sikit daripada flowchart, sebab flowchart tu nak nampak very brief idea ataupun secara general idea. So untuk struktur ni dia lebih detail supaya menjadi panduan kita dalam penulisan kita punya coding nanti. Okay, so that's why bila kita nak compute volume, okay, then kita kena define untuk volume tu macam mana kita nak selesaikan volume tu. Dalam kes ni kita tahu volume adalah length multiply with width multiply with height. Okay, so ni cara kita. Alright, so daripada sini, okay, lepas kita kira volume, dan kita store maklumat volume tu before kita print pada print volume value tu, dan kita terminate the program. Okay, jadi ini adalah contoh pada struktur untuk pemasaran pertama kita tunjuk di awal-awal slide tadi. Alright. Okay. So, macam mana, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada, okay. Dia online ni susah sikit sebab saya tak nampak respon pelajar, okey ke tak? Okey sir, okey. Oh, okey. Kahoot hari ni tak ada sebab Kahoot saya akan buat bila penghabisan penghujung satu chapter. Untuk chapter 3 ni dia ada 3 set slide. So hari ni kita cover set 1, set 2, and then next week set ketiga. So Kahoot tu adalah next week kot. Oh, ada yang dah tanya nak Kahoot dah. Semangat Syah TV. Bagus. Okay, so semua okey eh? Okay, kalau okey, kita buat satu contoh lah. Bukan buat contoh, beberapa contoh. Okay, so katakan saya ada soalan ni. Okay. Ush. Tak ada jawapan lah. Okay, so kalau ada soalan ni, okay, saya nak minta anda semua cuba buat pseudocode dan flowchart untuk permasalahan ni sebagai contoh. Kalau kamu nak buat decomposition tu boleh juga. So, kalau kamu nak beza verb semua tu pun tak ada masalah. Tapi yang penting saya tengok flowcharting dan pseudocode. Okay.
Okay, so saya bagi 5 minit, okay, untuk test exercise 1. Okay, buat dalam PowerPoint ke, dalam channel ke, nanti saya akan pilih seorang atau dua orang untuk share. Boleh? Kita buat secara random. Ataupun saya dah lama tak guna random generator ni. Okay, ini adalah senarai pelajar kita sekarang ni, 20 orang. So, saya akan buat random generator. Siapa yang terpilih, maka dia perlu share screen tunjuk result. Okay? Boleh? Boleh tak semua? So, saya bagi masa 5 minit. Cukup? Cukup Okay, boleh. Okay, ni soalan dia. Boleh snapshot ke screenshot. Pada saya nak off sharing. Okay. So, soalan dia, exercise 1. Nancy has a store that sells apples and oranges. Apples are 99 cents each and oranges are 80 cents each. Your program should get from the user the numbers of apples and oranges that he or she wants and outputs the total amount of money they have to pay. Okay, alright, dah ada soalan? So, saya stop sharing. So, saya harap anda semua dapat cuba buat persoalan-persoalan ni. Saya bagi sampai 11.50 untuk kita pilih beberapa orang untuk share dengan kita jawapan dia. Alright? Doktor, Ini saya. kita tak boleh nak buat sebab rujukan nota tu tak ada. Memang saya tak bagi. Sebab dia soalan tu. Sebab nak rujukkan yang shape-shape untuk tu macam mana. Okay. Alright, so okay, ni shape. Alright, thank you doktor. Okay, ni shape. Okay, Syahmi. Alright, Syahmi. Awak okay tak? 1 jam dekat lambai. Okay, so ni simbol-simbol untuk flowchart. Okay. Kalau boleh, screenshot. Ini pun contoh lagi. Alright. Ini contoh flowcharting. Okay. Saya memang tak bagi slide dulu sebab ada contoh dalam ni. So, kalau saya bagi, maka contoh tak akan berfungsi lah. Maksud kita tak boleh dalam kelas ni. Tapi lepas kelas ni, nanti saya akan bagi slide tu. Okay. So, ini adalah contoh kita nak structure tadi, flowchart. Alright. Ini contoh untuk kalau dia ada kompleks ataupun ada decision making dalam program tu. Okay. Okay. So, untuk pseudocode, okay, ini adalah contoh pseudocode tu. Okay. Dan ini adalah keyword untuk pseudocode tu. Okay, ada nak show kat slide mana-mana? Maklum saya akan gerakkan. Okay, Syah TV. Okay tak? Awak nak slide mana? Syah TV? So, awak okay nak slide mana? Okay, alright. So, ni
Kalau balik pada soalan, ini soalan kita. Alright, dah? Slide composition. Okay. So, ni slide decomposition. Okay, kita ada identify nouns, redundant, irrelevant, kita eliminate redundant, irrelevant information, identify verbs, input, process, output, kita linkkan dia, dan kita eliminate external knowledge. Okay. Alright, so ni step pertama, ni contoh untuk identify all the nouns. Okay, yang kedua, nak eliminate redundant, apa tak perlu. Actually untuk yang decomposition tak buat pun tak apa. Saya lebih nak tengok pseudocode dengan flowchart. Okay. Dan ni verbs, sentences, kita nak identify. Kita link input, process, output. And then finally, kita guna external knowledge. Right? Bagi tak Farah? Okay, alright. Okay lah, kita pilih. Dia ada, actually dia ada. Dia ada berapa Ada 3 soalan kot. Dia ada 3 contoh ke 2 contoh. So untuk yang kali ni kita akan pilih lah 2 orang mungkin. So normally saya akan buat random number generator. Okay. Okay, so saya akan pilih secara random supaya saya tak bias. Okay, dan saya akan letak nombor 1, okay, sampailah pada nombor 20 untuk kita pilih atau 20 siapa yang terpilih. Okay, alright. So supaya saya tak bias dan supaya nampak fair. Okay. Alright, so sekarang ni antara nombor 1 hingga 20. Alright. Okay, bersedia tak semua? Boleh Kita Belum doktor. Saya baru masuk tadi, saya tak tahu lagi. Okay. Tak apalah, Syami awak kita kecualikan. Okey, masih doktor. Sorry doktor. Okay. Okay, Syafiq dengan Hafizah Helmi belum. Berapa lama lagi perlu agak? 5 minit lagi. Ada contoh lagi 2 ni. Ni kalau saya bagi kuis ni macam mana ni? Kan saya terus buat sebagai kuis. Okay lah, saya bagi slide tu lah tanpa jawapan. Tunggu sekejap. Okay, tunggu sekejap. Okay, hello. Okay, saya dah letak slide tu dalam grup WhatsApp. Dapat tak? Dapat. Alang-alang tu kamu buatlah soalan 1, 2, 3. Kita panggil-panggil tu nanti. Saya bagi masa sampai 12 suku. Okey. Boleh? Boleh. Buat dalam kertas ke macam mana? Okay. Apa kata kita buat ni sebagai latihan? So korang boleh buat dalam kertas atau buat dalam Word atau apa-apa. Nanti hantar kepada adalah e-learning. Okay. Lepas tu lepas hantar e-learning nanti saya akan kita akan panggil lah untuk seorang atau 2 orang untuk siap soalan present. Okay. Sekejap saya buat create e-learning punya link. Okay.
Nanti kalau anda dah siap, apa yang korang buat ni, soalan 1, 2, 3 ni, nanti tolong hantar kat e-learning di dalam section ataupun di bawah section lab dan latihan. Dalam lab dan latihan tu bawah tu ada latihan chapter 3. Okay, kamu hantar kat situ atau secara online. Okay, macam mana? Okay semua? Okey doktor, okey. Alright, okay, kalau okay, Afif, Aju, tolong hantar dekat e-learning Baru exercise 2 doktor sekejap. Masa ini okey dah, habis 3-3 dah. Okay, so kalau ada masalah nak tanya boleh tanya. Macam mana? Siap yang kedua? Doktor. Ya saya. Ya Farah. Sepatutnya ada lagi seorang yang kena masuk kelas doktor ni. Lepas tu dia baru PM saya. Nama dia Adam. Lepas tu? Dia tak masuk kelas ni lagi. Kalau dah masuk dia, soal satu. Masuk je. Maksudnya? Dia tak masuk group lagi. Dia tak masuk group lagi. Dia tak masuk kelas lagi. Invite dia masuk group and then dia join je lagi. Alright. Alright, thank you Farah. Okay. Adam Adam. Oh, Muhammad Adam Aiman Okay, alright. Doktor. Okay, thank you. Hasmira ada Hasmira dalam ni. Yang tu saya tak pasti. Dia tak ada pula PM saya. Okay, alright. So Hasmira tak. Saya pun tak tahu siapa budak-budak baru ni. Yang PM saya tahulah. Okay, alright. Okay, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okay. Alright. Dah nak dekat dah 20. Okay, boleh dihantar. Apa, salah atau betul saya tengok. Nanti lepas tu kita discuss. Okay? Tak tahu hantar semua dekat e-learning. Dan Adam. Saya tak rasa. Tak ada satu lagi respon pun dekat dalam latihan ni. So, kita ada satu slide lagi ni. Doktor, yang nak hantar itu exercise mau macam mana hantar? Sorry, Tekan maksud- dalam pun tak boleh. Kamu send tak boleh? Dia tekan dalam, dia cuma ada button back to the course saja. Dia bukan pada tempat nak submit. Buat submit sekejap Oh, okay. Alright. Sebab saya dah tutup masa. Sorry. Okay. So, saya kena edit time balik. Okay, sebab tadi saya set time sekejap. Okay, tunggu sekejap Alright. Timing. Okay, Ciong boleh tak? Cuba try.
Saya try. Waktu dia masuk sama, dia terus tempat mau submit. Tak nak submit. Terus Dia tak ada tempat doktor nak submit. Eh. Ah. Sekejap. Sekejap. Peliknya. Ifah, Pravin dengan tu boleh submit tak? Dia pula. Tak boleh submit juga. Okay. Alright, saya tersilap. Okay, tunggu sekejap. Bukan silap apa, saya silap tab. Sekejap Okay, sekejap sekali lagi. Sekejap, alright. No wonder lah. Saya terbuat yang ni sebagai quiz. Actually ni sebagai assignment sebetulnya. Okay, sorry. Okay. Okay, boleh tak? Okay, cuba Chong try. tak boleh. Ha? Boleh doktor, boleh. Boleh. Okay, alright. Boleh. Okay lah. Okay, sorry, tadi saya tersalah. Saya terbuat sebagai quiz. Actually itu sebenarnya sepatutnya bawa assignment. Tapi ni sebenarnya sebagai latihan je lah. Saya nak tengok. Okay, nanti siapa lagi? Baru hantar berapa orang ni? 1, 2, 3, 4. Baru 4. Yang baru hantar Syahmi, Idlan, Syafi'i, Syatibi, Syahmi, Rusdan. Okay, saya tunggu lagi 5 minit. Macam tak sempat ni slide kedua saya ni. Okay, saya assume semua dah hantar kot sebab saya nampak. Alright, so thank you. So kita share sikit jawapan, mungkin seorang atau dua orang perlu jawab untuk kita share kat sini. Okay, untuk kita tengok fahaman masing-masing. Alright. Okay. Sekejap Okay, so kita pilih untuk soalan satu. Okay, soalan satu kita tengok siapa. Okay, untuk nombor 14. Siapa nombor 14? Afif Fahmi. Okay, boleh tak share screen, tunjuk jawapan nombor satu. Share daripada saya ni Share daripada Webex ni. Kita tengok apa Fahmi, awak memang dah daripada sini kan? So mesti biasa ni kan? Tak biasa. Saya nak share doktor. Okay, awak dekat bawah tu ada button share. Ada tak? Mute, stop video, ada share. Okay. Tekan tu. Okay. Awak pilih screen. Kalau ada dua screen mana awak ada. Lepas tu tekan screen tu. And then awak share apa dia tu? Share. Alright, okay. Okay.
Okay. Ya, doktor. Okay, soalan satu. Okay, sebelum tu, okay, kita masuk soalan. Soalan dia sekarang ni, dia kata Nancy tu dia jual apple kan? Alright. So, sekarang ni kita tahu input kita ada berapa? 2, betul tak? Betul. Apple and oranges. Okay. Dan apa output dia nak? Dia nak output dia nak total amount, doktor. Amount apa? Amount apple dengan orange yang dia beli. Dia ke dia nak total amount apple? Amount money yang dia bayar. Tengok kalau awak buat total apple dah salah tu. Ah, Okay, itu penting kalau kita kena tengok, kita kena decomposition amount apa. Alright, so tunjuk apa punya flowchart. Okay, alright. So, okay, awak kata put kan, so maksudnya instead of put tu, awak boleh guna put juga ataupun apa nama, awak boleh guna sebagai input lah. Okay, itu tak ada masalah lah. Right? So, lepas itu tu, battery low. Okay, amount tu. okay. Amount tu. Amount ni kenapa, doktor? So, sekarang awak punya proses awak mengira apa? Harga apple dengan orange. Okay, tapi apa yang awak kira sekarang tu apa? Siapa awak tu? Amount apple dengan orange. Okay. Amount harga, amount money. So, sebab kalau awak kata amount je, boleh juga awak kira amount, tapi awak kena multiply lah dengan price tu pula. Nampak tak awak punya ada kat situ? Ya, kan? Okay. Alright. Next, daripada tu, print amount. Print amount apa? Money. Okay, print amount dia nampak kat situ. Kita kena print amount money. Alright. And then N. Okay. Alright, dari segi sudut kod. Sudut kod. Sama juga. Kalau saya buat kuis ni habis ni. Okay, tapi macam mana pun thank you Fahmi untuk effort awak. Alright. So saya share slide saya untuk jawapan satu, okay? Okay. Saya share untuk slide jawapan satu. Alright. Berapa saya nak ni sebab benda ni penting. Bila dalam buat programming kita kena detail dan kena accurate. Okay. Okay, kalau awak lihat semua. Okay, alright. So ini adalah sistem saya, ni flowchart. Dia boleh macam-macam ni contoh, okay? Tapi make sure kena make sense dan memenuhi kehendak soalan tu. Okay, dalam flowchart saya ni, okay, kita input, kita tahu kita ada number of apples, number of oranges. Ni sebab kita tahu. Okay. Dan kita kena, sebab kita nak amount of money, berapa banyak dia bayar. So awak kena tahu price, total price untuk apple tu. So amount of apple tu awak kena kali berapa harga sebiji apple. And then total price of orange sama juga. Berapa biji apple orange awak ada and then multiply with the number of oranges. Okay. And then kat sini sum of the price. So awak total price of apple sama total price of orange. Okay, ini proses ketiga. And then finally print sum of price. Okay, ini contoh untuk flowchart. Okay, ini contoh pula untuk sudut kod. Okay, start, get number of apples. Okay, tak ada masalah. Compute price of apples. Okay, kita compute ni. And then kita compute price ni. Ni sum of price. Lepas tu kita store and then print. Okay, so saya buat ni macam panjang. So sebab nak tunjuk pada korang. Okay, supaya dan kita kena perlu detail sikit kat sini sebab bila kita transfer kepada kod kita nampak dengan jelas. Okay, kita boleh tahu apa kehendak kod tu nak. Alright, so saya harap anda dapat follow untuk soalan satu. Okay, kita pergi soalan nombor 2 pula. Okay, untuk nombor 2 okay, saya generate sendiri nombor and then tu. Okay, untuk nombor 2 nombor 6. Okay, nombor 6 dalam senarai itu adalah Lim Horhab.
Okay, boleh tolong share jawapan, Lim? Untuk soalan nombor 2. Question number 2. Alright, thank you, Lim. Okay. So, back kepada ni, kita soalan kita. Okay, the question is like, kita given 3 numbers. Okay. Any numbers, 3 numbers. And then, we have been asked to calculate the average of the numbers. Okay. Alright, so start dengan process. Okay, start. Alright, and then get user input. Okay. Calculate the average, and end. Alright, okay. That's good. Apa nama Lim? Okay. Basically apa yang Lim buat ni adalah betul So maksud dia start dengan proses kiraan input betul, kiraan yang betul, and then dia punya output pun betul. Okay, well done, Lim. Okay, thank you so much, Lim. Okay. Oh, Lim, cuma satu je saya nak tegur. Normally, untuk starting tu, kamu guna rounded rectangle ataupun oval dalam flowchart kamu. Normally itu cara untuk represent start and end process. Okay, Lim? Oh. Okay, for your flowchart, okay, can you hear me? You should start the shape for the flowchart with the shape of the rounded rectangle ataupun oval. Okay, you got that? Oh, okay. No, because not look like that rounded rectangle lah, but okay lah. Okay, alright. So kita akan pergi kepada soalan nombor 3. Okay. So soalan nombor 3 kita pilih seorang. So untuk yang nombor 2 tu okay lah, saya share dulu untuk nombor 2. Basically tak jauh beza dengan Lim. Okay. So ni jawapan yang nombor 2. Okay. So ini flowchart, and then ini adalah dia punya pseudocode. Okay, so kita mula dengan start. Okay, basically better kalau kita guna oval and then input number 1, 2, 3 sebab dia tak define any numbers, so kita just put any number 1, 2, 3 atau A, B, C, any numbers. Doctor, help magnify the slide. Sorry, what's that? Help me to magnify the slide, besarkan slide. Okay. So, and then dapat input, kita ada average number. Okay, so we know the calculation of average number. Number 1 plus number 2 plus number 3 divided by 3. And then kita print average. Okay, so ni example for this number 2. And then this is the pseudocode lah. Number 1, number 2, number 3. And then compute average. What is average calculation? Store average and print average. Alright, good. So, we go for the number 3 question. So we choose one. Okay. Number 1. Prazan. Can you share the screen, please? Sorry, Google random number choose you today. Doctor, I haven't tak siap lagi, Doctor, for question number 3. Oh, yeah. Alright. Baru question number 1 and half of number 2. Itu pun separuh jalan. Number 3 tak siap lagi. Okay, so kita pergi next. Okay, number 10. Number 10, Syafi'i Marwan. So Syafi'i boleh share? Question number 3. Still doing. Tapi kamu kena submit dalam e-learning. Itu number 1.
Oh, baru hantar satu-satu. Okay lah. Okay, sorry. Okay, apa? Okay, untuk number 3 saya tunjuk je lah. Okay, alright. So, untuk number 3. Okay, guys. Okay, untuk number 3, okay. Ini question dia. So, kita nak convert length of 2 feet to centimeters. And we know that 1 feet is equal to 148 centimeters. Is it? Okay, we assume this is correct. I have to check back. Seems like quite incorrect, but maybe yes, maybe not. So, but we just want to look for the code, for the pseudocode and for the what we call flow chart. Okay, so this is example for the flow chart and for the pseudocode. Okay, first, see, we have start and we have to input. What is the value that we need to input? Is the feet value. Okay, based on of the question. And then we have to calculate the length in cm is equal to feet. I mean the amount in feet. How many feet? 1, 2, 3. For example, let's say 5 feet. So multiply with the conversion factor, which is between from feet to cm. How much? How many? What's the value that they need to multiply? Okay, the conversion factor. And then you are printing the length in cm and n. And this is the pseudocode. So we start. Get length in feet, compute length in cm. So this is the conversion factor calculation with, from cm to feet, and then store and print and end. All right. Okay, guys. So this is the end for the part 1. Oof. All right. So should we continue with the part 2, or should we not? Saya dengar bergulung panjang. Okay, part 2 kita slow kita pergi beberapa slide je, okay? Sebab hopefully next week kita boleh cover habis semua untuk chapter 3, boleh? Sebab untuk chapter 3 ni dah ada 3 set slide. So kita ambil half ni lah. Okay, boleh? Tak apa, kita slow. Alright, so yang kedua, sambungan daripada problem solving and program design part 2. Okay. Doktor, ada question. Yes. Doktor, yang tak hantar kat e-learn tu kena submit juga ke? Exercise 1, 2, 3. Hai. Yang ni sebab saya pun dah bagi jawapan, hantar je juga. Okey. Saya nak tengok juga macam mana korang buat. Okey. Saya dah bagi contoh, so hopefully korang boleh proceed dan buat dan hantar kat e-learn. Okay. Alright, kita pergi pada part 2 to chapter 3. Okay. Okay, ni outline yang sama sebab kita still in chapter 3. Alright. Okay. Okay, now yang ni, before this, kalau kita tengok untuk bahagian 1, kita buat solution yang straightforward. Macam kita ada satu masalah, we input the value and then we straight away do the calculation and do the answer. We can get the answer. How about if we need to do selection making, ataupun kita kena buat what we call, kita ada logic ataupun arithmetic. Maksudnya kita kata yes, no or true or false. Okay. So untuk yang ni, pseudocode dia sedikit berbeza dan kita akan nampak sedikit beza pada dia punya flowchart. Okay. Okay, so kat sini tengok, dia kata what happen kalau problem tu ada solution that has alternate path. Okay, maksud dia option. Okay. Dan macam mana kita tulis pseudocode dia bergantung pada input. Okay. So kita ada logical decision making. So kita tahu untuk flowchart, untuk decision making kita ada diamond box. Okay. So sebagai contoh ada satu question, if the body temperature is greater than 36 degrees Celsius, Ali has a fever and maybe COVID. Let's say for example. Ni example je lah. So not necessary to be, okay. Okay, so decomposition untuk
okay, decision making, okay, logical decision making. Okay, so we need this part when we need to make a real world decision. Ini example lain. Yang ni pula, if it is raining, then tell user to get an umbrella. Okay, sebagai contoh, untuk yang ni jadi condition pula. If raining, user kena bawa umbrella. If not, tak perlu beritahu. Okay, so untuk yang ni, okay, untuk yang bahagian kedua ni lebih kepada kita ada decision making, dan bila ada decision making tu, dia mesti ada condition untuk buat decision making tu. Kita pilih sekiranya berlaku A, kita kena buat B, dan sekiranya berlaku C, kita kena buat D sebagai contoh. So kita mesti ada condition untuk bolehkan kita buat decision atau keputusan. Alright, so benda ni kita akan belajar dalam next lab if I'm not mistaken. So we'll start next lab. Okay, okay, so sebagai contoh dalam example ni, condition dia if it is raining. So condition penentu dia raining, yes or no. And then action dia, if yes, tell user to get an umbrella. If no, tak perlu beritahu. Okay, ni condition dia. Alright. Okay, ini adalah contoh kedua, okay, yang lebih kompleks sikit. Sebagai contoh ada beberapa condition. Okay, for the second example, kata based on the temperature, either tell the user to bring a heavy jacket colder than 32 degrees, light jacket between 32 and 50 degrees, or no jacket at all. Okay, dalam case ni, if you can see from this slide, dia ada 3 condition. Okay, pertama, temperature tu colder or lower than 32 degrees. Itu condition first. Okay, if the temperature is less or colder than 32 degrees. So this is first condition. And then untuk this condition, action yang kita need, yang kita perlukan adalah user need to bring a heavy jacket. So ni first action. Okay, and then for the second condition, let's say temperature tu is between 32 and 50. So this is the second condition, okay? And untuk condition ni, apa action dia? Action dia adalah kita minta user bawa light jacket. So this is the second condition. And how about if the third condition? Let's say kalau temperature tu greater than 50 degrees, for example. And then action yang ketiga, user no need to bring any jacket. Okay, so this is the third condition and this is the third action. Okay, boleh So ini adalah contoh kepada sistem ataupun program yang lebih kompleks yang melibatkan beberapa condition dan beberapa output. Okay, total opposite dengan yang first slide, first part, which is one condition and only one output. Okay. Alright, so macam mana kita nak draw dia punya sketch, for example. Okay, ini sketch untuk kita nak faham. Okay, balik pada case umbrella tadi. Okay, so berbalik case umbrella, sebagai contoh, kita tunjuk simple sketch dulu. And then kita akan tunjuk sketch yang lebih kompleks. Yang untuk contoh kedua, okay. So untuk contoh pertama, so is it raining? So ini adalah condition untuk decision making. If yes, bring an umbrella. If no, tak buat apa-apa. Sebab kita tak arahkan dia pun tulis no need to bring umbrella. Kita tak cakap macam tu. Arahan dia, bila yes dia beritahu bring an umbrella, tu je. So that's why dia dekat sini. Yang ni tak ada apa-apa. Sebab dekat soalan tu dia tak minta pun bagi apa-apa output kalau no. Okay, sebab tu kat sini tak ada apa-apa. See? So untuk dalam ni kamu perlu detail. Alright. And then untuk yang ni, alright, flow chart untuk yang soalan tadi tu. Okay, untuk soalan yang flow chart yang tadi tu. Okay, kita start kat sini. Alright. And then ask user if it is raining. So input kat sini. So bila kita run, kita akan ask user raining, yes or no. Let's say kita boleh kata please key in 1 for raining or 0 for no, for example. So katakan then user pun tekan 1. 1 mean yes. Okay, so kat sini komputer akan calculate ataupun buat logik. Bila kita key in yes, so dia ke sini. Dan kita akan ada output tell the user to get an umbrella. Tapi let's say kalau user key in 0, so means tak hujan, so dia straight away terminate the program. Nothing happen. So dekat sini, kalau yes, dia akan pergi sini, dan baru dia pergi terminate the program. Tapi kalau no, dia daripada sini straight terus ke no. So dia tak akan laluan sini, okay?
Sebab ni laluan ni untuk IAS. Okay, right. Okay. Okay, ni slide last untuk hari ni Sebab saya takut nanti korang banyak sangat. Okay, so ni untuk dia punya pseudocode. Okay. Example dia tadi kita dah ada ni flowchart. Okay. So soalan dia, if it is raining, then tell user to get umbrella. So ni kita dah saya beritahu tadi. So ini adalah dia punya pseudocode. So kita start and ask user if it is raining. Lepas tu kita get answer. And then if yes, display this one. Lepas tu end. So dalam case ni kita dah start mula masuk loop. Okay, benda ni kita panggil sebagai loop. Okay. So tapi ni kita akan belajar practice ni dalam lab. So saya harap just untuk faham je macam mana benda ni berfungsi. Okay. So sebagai idea supaya bila kamu tulis program tu kamu nampak lagi jelas. Alright. Okay, saya rasa tu je untuk hari ni. Kita akan sambung lagi lain. Banyak lagi tapi kita akan sambung semua. Nanti takut korang pening kepala. Saya dah penat dia. Okay, ada apa soalan? Tak ada, Doktor. Okay, betul Fahmi? Okay, jelas lah ni? Doktor, saya ada soalan, Doktor. Okay, apa dia soalan? Saya tanya, Doktor minta yang submit dekat email ni. Doktor nak last buat timing hantar dia. Macam ni, nak apa? Yang dekat e-learning yang Doktor minta hantar balik tu. Dia tutup dia punya closing submission dia bila Awak buatlah by the end of today lah. Okay, Doktor. Okay, boleh. Saya practice kamu. Okay, soalan lain? Tengok kat chat box. Okay. Alright. Okay, so nanti lepas ni saya akan bagi nota dulu. Boleh? Alright. So tak ada soalan lagi? Okay semua? Okay lah, so kalau tak ada, kita stop untuk hari ni. Doktor, sorry Okay. Saya nak tanya pasal jadual hari Ahad tu kan. Kan kita sepatutnya ada lab pagi dengan petang. Okay, betul. So petang tu doktor nak cover chapter 1 sebelum ni untuk second intake tu. Okay, untuk sebenarnya lab kita dah bagi itu satu hari sebab kita punya kuota tu 100 orang. And then masa tu dia assume kita akan ada face to face lab. Jadi sebab ada SOP semua perjalanan, so that's why dia bagi kita ruang yang banyak untuk saya pecahkan beberapa kumpulan. Tetapi since kita pelajar tak ramai and then kita pun buat online, kita tak perlulah lab sepanjang hari. So basically lab kita 9 sampai 12. Okay? So jadi saya nak guna time reserve petang tu untuk cover new intake untuk lab 1 dan lab 2 kalau possible. Okay. Macam saya ni yang first intake tu kena join juga ke macam mana? Macam mana? Maksudnya untuk lab petang tu Ahad tu first intake yang dah belajar semua yang sebelum ni pun kena join juga. Yang first intake tak payah, korang dah buat. Okay. Kalau nak join tak ada masalah. Boleh kalau nak join. Boleh. Okay. So untuk second intake nanti boleh refer balik lab manual dekat dalam e-learning. Okay, saya tengok saya dah update yang lab 1 dan lab 2. Lepas tu nanti saya boleh untuk lab 1 tu dah ada dah video. Okay, video saya dah bagi link kat dalam group. So saya akan bagi kat video untuk lab kedua nantilah. So refer dulu, so next week lagi mudah lah. So kalau boleh kita cover lab 1 dan lab 2 pada hari tu. Maksudnya tengok dulu nota, tengok video. So nanti sebab kalau kita cover lambat,
Sebab lab 4, 5 semua lagi susah nanti. So takut korang akan ada masalah nanti. Okay, boleh? So nanti masuk hari Ahad tu, petang tu kita akan bincang. Kalau ada apa tak faham, awak terus tanya. So kita akan bincang terus. So, doktor, first year berapa ramai, doktor? Right now ada 17, tapi saya difahamkan itulah ada lagi dalam offer kita orang yang diorang apply ada 40 orang lagi. So tapi sampai early November akan ada lagi masuk. Oh, itulah saya pun macam mana nak cover banyak kali. So saya akan banyak cycle. So tak apalah. So siapa yang dah ada ni kita cover di mana ada. So nanti kalau ada intake baru masuk, saya akan cover sekali lagi lah. Alright, that's why kalau boleh next week kita cover yang second intake ni 1 dengan 2. So kalau ada yang baru masuk, next week satu lagi tu saya akan guna untuk cover lab 1, 2, 3 untuk intake baru pula nanti. Sebab kalau saya dapat macam tu ni, takut yang baru sekali tu akan ada tertinggal banyak lah dan akan jadi problematik sikit untuk diorang. Okay, ada soalan lagi apa-apa lagi? So jelas hari Ahad kita mula pukul 9. Ke nak mula pukul 8? 9 doktor. Itulah kan nanti pukul 8 itu setengah jam saya tunggu orang. Baru masuk semua. Okay, so hari Ahad mula pukul 9 and then cuti ni kebetulan kita cuti 3 hari kan. So esok cuti sampai hari Ahad. Sampai hari Senin. Sampai Sabtu. So tolong tengok video dengan slide dalam e-learning tu lah. Alright? So nanti kita akan cuba, kita akan cover tapi laju sikit. Doktor, yang untuk saya tu kan, yang mana dah submit tu kan, kena resubmit balik ke? Tak payahlah. Tak payah kan? Yang mana? Tak. Lah kan? Tak, saya pening. Selamat je lah. Alright. Okay, faham. Okay, thank you. Tak apa. Yang ni, okay lah. Yang ni saya kira sebagai latihan. Saya tak bagi markah lagi. So nanti, kalau saya nak bagi markah susah sebab ada yang tak ada lagi. Macam mana pun saya akan buat pemarakan tu lepas semua dah masuk. Maksudnya lepas minggu pertama, bulan 11 tu baru saya akan nak buat quiz ke apa ke. Itu kita akan mula dari situ. Alright. Thank you, doktor. Okay, welcome. Alright. So, lagi ada soalan? Okay, kalau okey semua, boleh tulis okey kat ruangan chat supaya saya tahu semuanya okey. Okey doktor. Oh, bab tu lah tanda lagi sekali. Dia nak masa tu okey tu je sebenarnya kan. Okay, alright. Okay, kalau itu terima kasih banyak. Okay, kita jumpa Ahad depan. Alright. So, untuk yang second take, please tengok video and then go through slide tu. Kalau tak jelas ataupun nak tanya sikit-sikit, bolehlah WhatsApp saya. Tapi janganlah tengah-tengah malam WhatsApp. Putih saya. Siang-siang je. Okay, alright. Okay, Assalamualaikum. Thank you semua. Terima kasih doktor. Okay, sama. Thank you, doktor. Okay, welcome.